Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita teruskan sesi pembelajaran kita hari ini dalam subjek akhlak ataupun adab, sukatan tahun 5, tajuk adab ketika bermain. Okey, pergi satu-satu. Pengertian bermain. Apa maksud bermain? Suatu aktiviti sihat untuk memberi kecergasan diri. Suatu aktiviti sihat untuk memberi kecergasan diri. Kita main-main sebab kita nak suruh tubuh kita sihat. Okey, supaya kita boleh melakukan ibadah kepada Allah. Antara adab bermain, dia ada 3 peringkat. Yang pertama, adab sebelum bermain. Adab sebelum bermain, Ustaz maksud 3 sahaja. Yang pertama, memastikan kawasan yang sesuai. Contoh, kita nak main bola. Pastikan kita main di tempat yang sesuai. Kena main bola di padang. Jangan main bola dalam baruh ke, dalam hutan ke, nak main bola, nak pokok banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami peraturan permainan. Kalau contoh kita nak main bola sepak. Jadi kita kena tahu peraturan permainan. Contoh dia nak main bola sepak, semestinya kena guna kaki, tak boleh guna tangan. Kalau guna tangan tak jadilah permainan tu. Sebab tu sebelum bermain kita kena memahami peraturan permainan. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpakaian yang sesuai. Okey, contoh kita nak main bola juga, nak main bola sepak. Kita tak boleh pakai jubah. Nak pakai jubah warna nak main bola sepak. Pakai jubah, pakai kain plekat, tak boleh lah. Kalau awak nak pergi semayang, nak pergi tempat-tempat ilmu, tak apalah berpakaian lagu tu. Tapi kalau nak pergi main bola, tak boleh berpakaian jubah ataupun pakai kain plekat. Biar berpakaian yang sesuai. Okey, seterusnya adab semasa bermain. Tadi adab sebelum bermain, ni adab semasa bermain. Yang pertama, menutup aurat. Pastikan awak bermain dalam keadaan menutup aurat. Contoh, awak main bola jaring. Main bola jaring boleh, tak ada masalah. Cumanya pastikan retina jaga aurat dia. Aurat retina semua sekali kecuali muka dan juga pergelangan tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikut peraturan. Contoh, main bola jaring. Mengikut peraturan, kena guna tangan, tak boleh guna kaki. Kalau ada orang main bola jaring guna kaki, tak ada. Main kaki guna juga, tapi untuk berundang saja. Tapi untuk pergi bola guna tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, mengawal emosi. Masa main tu kena kawal emosi. Tak kira lah awak main suka gapo-gapo pun, kena kawal emosi. Jangan cepat marah. Pasal dia dah kita main letih-letih, yang ada salah sepak sikit tak, berasa nak marah lalu. Tapi kita kena kawal emosi semasa kita bermain. Itu 3 adab semasa bermain. Dan adab selepas bermain. Okey, adab selepas bermain ada 3 juga Ustaz masuk sini. Yang pertama, menerima keputusan dengan hati terbuka. Andai kata kita menang ke, kita kalah ke, kita kena terima dengan hati terbuka. Jangan pula kita menang, kita pergi jeh pula orang kalah. Kalau gitu tak nanya kalau kalah, dia marah lah. Kita kena terima dengan hati terbuka. Pasal dia dah main ni, mesti ada menang dan juga ada kalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bermaaf-maafan. Sudah main, salah belaka. Minta maaf. Tak salah pun tak apalah, ni musim Covid. Kalau tidak musim Covid, tak apa, boleh salah. Yang penting, sudah main, kita bermaaf-maafan. Minta maaf belaka. Yang ketiga, membersihkan diri. Sudah main, contoh balik main, contoh awak main lepas asar. Sudah main dekat-dekat pukul 7 tu, balik rumah. Kena cuci diri dulu. Pergi mandi dulu. Lepas tu nak siap main maghrib ke apalah. Sebab tu kena bersih diri. Takut-takut pada tu, apa dia tak ada, tak tahu kumennya ada, dengan najisnya ada belaka. Sebab tu kita kena membersihkan diri. Ni salah satu adab selepas bermain. Okey, seterusnya, hikmah beradab ketika bermain. Okey, hikmah ni benda baik. Benda baik kalau kita beradab ketika bermain. Apa dia? Yang pertama, Ustaz masuk sini 3 je. Yang pertama, meningkatkan kesabaran. Kalaulah kita beradab ketika bermain, kita akan tingkatkan kesabaran kita.
Supaya Ustaz ayat tadi lah. Ketika kita main, kita kena pandai kawal emosi. Ketika kita kena latih diri kita untuk sabar. Jangan duduk cepat marah orang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mengeratkan hubungan. Kalau kita beradab dengan masa bermain, hubungan kita dengan sayang-sayang kita akan jadi lebih baik. Okay. Kalau kita tak beradab, hubungan kita akan jadi lebih jauh. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ramai kenalan. Bila mana kita beradab, supaya biasa-biasalah. Orang tu orang jujur, ramai sayang dia. Kalau orang jahat, oranglah sayang dia. Sebab tu, kita sendiri kena buat berangai comel. Okey, baik. Akhir sekali tajuk terakhir, akibat tidak beradab. Kalau tadi hikmah ni benda comel, akibat ni kesan buruk kalau kita tidak beradab masa bermain. Yang pertama, mengganggu perlawanan. Kalau kita tak beradab, kita tak tahu pasal peraturan perlawanan. Orang suruh main bola sepak, kita guna tangan. Tak boleh. Dia mengganggu perlawanan. Sepatutnya perlawanan tu guna kaki, dia guna tangan. Salah. Sebab tu akibat dia yang pertama, mengganggu perlawanan. Yang kedua, hilang tumpuan. Contoh dia, antara adab bermain, antara adab dia kawal emosi. Kawal emosi. Kalau misalnya awak tak boleh nak kawal emosi, awak hilang tumpuan. Contoh, awak terpaksa awak main striker, main penyerang, posisi penyerang. Bila awak nak marah, awak tak ingat dah awak duduk man. Awak tak khabar-khabar, sepatut sumbat gol, alik gol awak, khabar-khabar nak marah lanjut pergi sumbat gol sendiri pula. Jadi hilang tumpuan kalau kita tidak beradab dalam masa bermain. Okey. Akhir sekali, melemahkan semangat berpasukan. Andai kata kita tidak beradab masa bermain, kita melemahkan semangat berpasukan. Contoh, kita main bola, kita nak marah. Sayang-sayang kita berasa nak main pun berasa tak boleh main mana. Sebab kita tak boleh nak kawal emosi. Tadilah. Okey, itu kesan buruk kalau tidak beradab semasa bermain. Okey, sekadar itu saja nota ringkas daripada Ustaz. Kalau ada gapo-gapo masalah, boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.